Baik saudara, kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang hari ini iaitu pembentukan agensi pembangunan bahagian Betong. Perinciannya bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Terima kasih. Kabinet Kerajaan Negeri pada mesyuarat Khamis lepas bersetuju dengan pembentukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas memberitahu BDDA sebelum ini dikenali sebagai Agensi Pembangunan Bersepadu Betong atau BIDA. BDDA meliputi kawasan layar Bukit Saban, Saribas, Krian, Kalakak, Beting Maru, Kabong dan sebahagian kawasan Dewan Undangan Negeri Lingga. Dato' Amar Douglas Ugah memaklumkan seperti agensi pembangunan wilayah yang lain, BDDA telah diperuntukkan dana berjumlah 1.5 bilion ringgit untuk pelaksanaan pelbagai program pembangunan. Beliau menjelaskan agensi itu akan mengadakan makmal yang kedua Selasa ini di Kuching bagi menentukan program pembangunan yang akan diberi keutamaan berdasarkan maklum balas daripada rakyat di peringkat akar umbi. Walaupun katanya sebahagian besar kawasan di bahagian Betong sudah diliputi kemudahan infrastruktur asas, namun beliau melihat cabaran agensi itu adalah membangunkan aktiviti yang mampu menjana pendapatan rakyat. Dato' Amar Douglas memberitahu bahagian Betong mempunyai potensi besar dalam sektor pengeluaran makanan melalui aktiviti pertanian dan penternakan. Oleh yang demikian, BDDA akan fokus untuk membangunkan aktiviti pertanian moden dengan mengadaptasi teknologi terkini. Beliau berucap pada penutupan kursus kepimpinan dan pengurusan yang dihadiri tuai-tuai rumah serta setiausaha dari 33 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dari kawasan Rimbas Ulu di Debak. Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Limbang merekodkan jualan melebihi RM270,000 pada hari pertama penganjuran pada Jumaat lalu. Nilai jualan ini telah melepasi sasaran awal iaitu RM200,000 untuk 3 hari program. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Hasbi Habibullah berkata, pencapaian yang memberangsangkan ini membuktikan kesungguhan semua pihak di bawah KPLB termasuk usahawan dalam program tersebut. Tapi Alhamdulillah saat ini dah kalau pitching, business matching, campur direct sales ni lebih mencapai dekat RM400,000 dah. Jadi sudah melepasi sasaran kita. Kalau nak jadikan untuk mungkin sebagai hub untuk agensi-agensi KPLB ni di sebelah utara Sarawak ni juga ya, untuk penjualan produk dan sebagainya atau distributing center dan sebagainya. Katanya pengunjung yang hadir ke program itu juga melepasi sasaran harian seramai 5,000, bahkan telah mencapai sekitar 18,000 pengunjung. Datuk Hasbi menyatakan demikian semasa pameran dan pertandingan kucing di Dewan Suara Limbang. Mini KUD di Limbang berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini yang antara lain sebagai platform menghimpunkan usahawan tempatan seluruh Sarawak yang mempamerkan produk masing-masing. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak memberi komitmen untuk menyediakan pelbagai program serta platform kepada para belia memulakan perniagaan. Timbalan Menterinya, Dr. Ripin Lamat berkata ia selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menyasarkan peningkatan sehingga 40% jumlah pendaftaran usahawan dalam industri kecil dan sederhana IKS. Dr. Ripin menjelaskan perkara utama yang dititikberatkan dalam memperkasakan pembangunan usahawan di Sarawak adalah keperluan individu terlibat untuk mengadaptasi platform digital. Menurut beliau, dalam era ekonomi digital, penting untuk usahawan belia menyesuaikan diri dengan lanskap perniagaan semasa, terutama perniagaan dalam talian atau e-dagang. Dr. Ripin berucap merasmikan program Youth Entrepreneur Setup di Sri Aman. Jelasnya dengan hakikat belia ketika ini lebih terdedah dan mudah untuk menerima perkembangan teknologi digital, kelebihan itu seharusnya dimanfaatkan oleh mereka dengan mengaplikasi kemudahan digital serta akses meluas dalam media sosial. Mengenai usaha memperkasa pembangunan belia di Sarawak, Dr. Ripin memaklumkan kementerian telah melancarkan Calendar of Programs bagi tahun 2022 dengan 120 program telah dirancang dan dilaksana di seluruh negeri. Antara program tersebut termasuklah Jom Start Business,
rombak bandel dan jom jadi taukik. Program Youth Entrepreneur Setup yang bertujuan memberi pendedahan awal kepada belia dalam bidang keusahawanan pula telah diadakan di beberapa tempat seperti Miri, Sibu, Bintulu dan terkini di Sri Aman. Program tersebut telah menarik penyertaan kira-kira 2,000 golongan belia. Baik, penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sekolah mampu membantu perkembangan anak-anak dalam aspek akademik dan kokurikulam mereka. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, dengan penglibatan aktif ibu bapa dalam aktiviti yang dilaksanakan di sekolah akan membantu usaha kerajaan dalam membentuk kemenjadian pelajar dalam pembelajaran. Datuk Seri Lee memberitahu langkah ini juga bagi merapatkan hubungan dan persefahaman yang baik antara pihak pengurusan sekolah dan ibu bapa. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Kejohanan Sukan Tahunan Olahraga Sekolah Kebangsaan Senadin kali ke-17 tahun 2022 di Padang Majlis Bandaraya Miri. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Lee turut mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Senadin bagi melaksanakan aktiviti mereka. Saudara, acara Maraton Antarabangsa Kuching 2022 membuka tirainya dengan pelepasan larian kategori 42 km yang disertai hampir 2,000 pelari dari dalam dan luar negara tepat pada pukul 1 pagi tadi. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata walaupun acara tersebut ditangguhkan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19, beliau dengan bangganya mengumumkan bahawa maraton kali ini tidak kehilangan peminatnya dengan jumlah penyertaan hampir 10,000 orang untuk keseluruhan kategori. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian ketika ditemui pemberita sejurus selepas merasmikan acara pelepasan larian maraton berkenaan di Padang Merdeka di Kuching. Menurut beliau, daripada jumlah tersebut, 713 peserta adalah daripada 17 negara luar termasuk Indonesia dengan penyertaan antarabangsa yang paling ramai selain Brunei, Singapura, Jerman dan Kenya. Dalam pada itu, turut dipertandingkan adalah acara larian 21 km, 10 km dan 5 km. Terus hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Sementara itu, peserta antarabangsa dari Kenya membolot gelaran juara dalam kategori full maraton sejauh 42 km terbuka lelaki dan wanita dalam acara Maraton Antarabangsa Kuching 2022 yang berlangsung awal pagi tadi. Kategori lelaki, kejuaraan dimenangi Anderson Saitoti Seroi dengan catatan masa 2 jam 32 minit dan Sheila Joykozi Chesang dengan catatan masa 2 jam 59 minit bagi kategori wanita. Masing-masing membawa pulang wang tunai berjumlah RM9,000. It is good, but it is very hard. It is not easy. Today is not bad, but it's raining. But I'm happy because I'm winner. Kedua-dua peserta kategori berkenaan merupakan penyertaan kali pertama dalam acara tersebut dan juga pertama kali datang ke Sarawak selain berhasrat untuk menyertai acara itu pada tahun hadapan. Bagi kategori full maraton kebangsaan lelaki dan wanita, masing-masing dimenangi Muhaizar Muhammad dan Tahira Najmunisa Muhammad Zaid dan masing-masing membawa pulang wang tunai RM5,000. Bagi kategori full maraton lelaki veteran pula dimenangi oleh Muhammad Rashid Rahim dan Iwi B. Hong. Bagi kategori wanita veteran, masing-masing membawa pulang wang tunai RM2,000. Hadiah disampaikan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Padang Merdeka di Kuching. Dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim optimis penganjuran Kuching Marathon pada tahun hadapan akan mendapat lebih sambutan sama ada penyertaan tempatan maupun luar negara. Tambahnya lagi, ia juga berikutan acara tersebut merupakan acara yang mendapat pengiktirafan daripada Persatuan Maraton Antarabangsa. Katanya ia merupakan satu platform yang baik untuk industri pelancongan negeri dengan beberapa kategori merupakan penyertaan dari luar negara. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mawin langsung dari Kuching.